Di antara waktu masa terbit matahari sampai tergelincir matahari masuk zuhur, sembahyang sunat isyraq dan sembahyang sunat duha sahaja yang dituntut. Maka waktu kamu yang selebihnya, fama fadala anhu min awqatika, waktu yang lebih yang ada pada kamu, isyraq sembahyang bah, duha sembahyang bah, ni nak tunggu buat call ni, nak sementara nak tunggu waktu duha. Maka kata Imam Ghazali, falaka fihi arba'u halatin, maka hendaklah kamu isi dengan 4 perkara. Untuk mengisi waktu daripada terbit matahari sampai nak tergelincir masuk zuhur, maka kata Imam Ghazali perlu diisi dengan 4 perkara. Al-ula, yang pertama, wahyal afdal, dan ini adalah perkara dan perbuatan yang afdal, yang paling baik, yang paling mulia. Isim tafdhil, afdal, yang paling baik. Ada tak kata wahya al-fadl, fadlu yang baik, al-afdal yang lebih baik, yang paling baik, yang paling bagus, yang lebih bagus. An-tasrifahu ila talabil ilmi nafi'i fid din duna al-fudul alladhi akabba an-nasu alayhi wa sammawhu 'ilma. Perkara pertama yang disebutkan oleh Imam Ghazali yang perlu untuk diisi selepas daripada sembahyang duha, selepas daripada sembahyang sunat isyraq, sementara nak tunggu masuk waktu duha, yang terlebih afdal bahawa engkau isi waktu tersebut dengan menuntut ilmu yang bermanfaat fid din, di dalam agama. Kena mengaji, tuntut ilmu. Para ulama, para masyayikh al-Azhar, para ulama Azhar, mereka mengisi waktu mereka dengan menuntut ilmu. Al-Fadhil Dr. Yusri Rushdi hafizahullah ta'ala, seorang ulama Azhar, merupakan seorang doktor pakar bedah di Mesir. Seorang doktor, ahli profesional, pekerjaan yang profesional, doktor pakar bedah. Dia isikan waktunya selepas subuh sampai nak masuk waktu duha dengan pembacaan kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Imam Muslim dan seumpamanya. Sementara dia nak pergi kerja, nak masuk hospital sekali ni, sekali nak bedah mak, maka dia isi waktunya dengan bacaan kitab-kitab hadis. Dia digelar sebagai doktor yang mengubat orang yang sakit zahir. Pasal apa dia doktor bedah? Jadi dia tahu, dia ubat orang dengan, dia digelar dengan orang yang boleh mengubati penyakit zahir dan juga orang yang boleh mengubati penyakit batin. Pasal bukan sahaja dia mahir dalam bidang perubatan modern, perubatan medik, dan dia juga mahir dalam bidang pengajian Islam. Jadi dia rawat 2 benda. Yang pertama dia rawat zahir, orang sakit dia rawat macam biasa. Yang kedua dia rawat orang yang sakit jiwa, orang yang sakit batin. Yang hati dia mungkin rosak, hati dia mungkin ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah Ta'ala sebut orang yang kafir itu di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah Ta'ala tambah penyakit yang lain. Ada penyakit dah, tambah pula, bukan penyakit yang sama, bukan kesakitan yang sama, tapi penyakit yang lain. Kalimah maradun isim nakirah membawa makna kepada 2 makna yang berbeza. Macam ayat dalam surah Al-Insyirah, Al-Nashrah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan, di dalam kesusahan itu ada kesenangan. Fa inna ma'al usri yusra, ayat nombor 2. Inna ma'al usri yusra, ayat nombor 2 juga diulang yang sama. Di dalam kesulitan itu ada
kesenangan, ada kemudahan. Al-usri yang pertama dan al-usri yang kedua makna dia satu. Allah Ta'ala beri kepada manusia, anugerah kepada manusia satu kesulitan, satu masalah. Al-usri, yusra. Al-usri itu kalimah isim ma'rifah, ada ikhlas. Al-usri. Yusra adalah isim nakirah, dia ada ikhlas umum. Satu masalah yang spesifik Allah Ta'ala sebut dalam Quran, diberikan yusra. Yang pertama, fa'inna ma'usri yusra. Yang pertama diberikan satu kemudahan ataupun kesenangan. Ayat yang kedua, kesusahan yang sama, kesulitan yang sama, diberikan dengan kemudahan yang berbeza dan jalan keluar untuk masalah itu juga berbeza. Ayat ini menunjukkan kepada kita dalam satu masalah pasti Allah Ta'ala akan bagi dua jalan keluar yang berbeza yang boleh kita gunakan. Fa inna ma'usri yusra, inna ma'usri yusra. Sesungguhnya dalam satu kesusahan, satu kesulitan itu ada kesenangan. Ulang kali, sesungguhnya dalam satu kesulitan yang sama, kesulitan awal tadi, ada kesenangan yang berbeza. Itu kaedah dalam Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala guna kalimah yusra, jalan keluar itu, dengan kalimah nakirah, maksudnya umum, jalan keluar yang banyak. Jadi fahamlah kita apa sahaja masalah yang kita alami. Masalah tersebut pasti ada dua jalan keluar, cuma kita jumpa tak jumpa sahaja. Sebab Quran sebut inna ma'usri yusra, inna ma'usri yusra. Al-usri alif lam. Tapi mainkan yusra, mainkan jalan tak keluar, Allah tak guna alif lam. Allah tak guna kata nama khas. Allah guna kata nama am. Sama yang kita nakirah, isim nakirah. Maksudnya jalan keluar yang banyak. Dikata Imam Ghazali, mestilah kamu penuhkan waktu ketika mana selepas sembahyang duha sampai nak tunggu terbit dan tergelincir matahari, mesti isi dengan waktu yang bermanfaat yang boleh menyebabkan kamu berjaya di dalam agama. Nafi'i din, mesti diisi dengan ilmu yang bermanfaat yang ada padanya agama. Dunal fudul alladhi akabban nasu alaihi wa sammahu ilma, dan bukannya kamu isi dengan ilmu yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, yang dimiliki oleh orang zaman sekarang dan mereka menamakan ia sebagai ilmu. Imam Ghazali sebut dah, mesti isi dengan ilmu yang bermanfaat pada agama, bukan isi dengan sesuatu perkara yang dianggap oleh manusia ia adalah ilmu. Zaman sekarang kuliah agama kadang-kadang diisi hanya dengan lawak jenaka, kadang-kadang diisi dengan gelak ketawa. Itu tidak ada takzim pada ilmu, tidak ada nilai memuliakan ilmu. Imam Ghazali sebut dah pada zaman dulu, mesti diisi dengan ilmu yang bermanfaat, bukannya perkara yang dianggap oleh manusia yang manusia seronok kemudian samau ilma, mereka menamakan ini adalah ilmu. Mereka sendiri menamakan dia adalah ilmu, sedangkan dia bukan ilmu. Ia hanya sekadar ceramah kosong, ia hanya sekadar ceramah untuk menyedapkan haluan telinga, ia sekadar untuk mengisi masa kita sementara menunggu waktu sembahyang yang lain, diisi dengan gelak ketawa, diisi dengan lawak jenaka. Maka kata Imam Ghazali, itu bukan ilmu, itu adalah perkara yang manusia seronok, wasamau ilma, kemudian mereka menamakan dia adalah sebagai ilmu. Wal ilmu nafi'un. Imam Ghazali bagi tips apa yang disebutkan dengan ilmu manfaat, macam mana nak beza ini adalah ilmu, ini adalah sekadar haluan telinga, ini adalah sekadar perkara yang nak berisi masa lapang. Kata Imam Ghazali, wal ilmu nafi'u ma yazidu fi khawfika min Allah Ta'ala, dan ilmu yang bermanfaat itu adalah sesuatu yang menambahkan
mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu